Salam sejahtera Malaysia, selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan puan, satu artikel yang mengejutkan, satu artikel panas yang melibatkan nama anak kepada Perdana Menteri Malaysia yang ke-10, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ini juga berkaitan dengan setelah pilihan raya negeri di 6 buah negeri yang sudah melabuhkan tirainya. Dalam sebuah artikel dari syahbudin.com, sesuai kebimbangan Nurul Izzah, aspek komunikasi adalah perkara nombor 1, perlu rombakan segera. Naib Presiden PKR, Nurul Izzah Anwar baru-baru ini menyarankan kerajaan agar segera menambah baik komunikasi kerajaan dalam menyampaikan maklumat kepada rakyat. Katanya, perkara itu perlu dilakukan selain untuk mendepani serta melawan politik ekstremisme dan rasuah yang terus menyengat. Ia juga perlu dalam usaha untuk melaksana agenda reformasi, memastikan ekonomi rakyat bertambah baik, mendekati dan menjiwai anak muda serta pengundi wanita. Saya menyertai korus desakan agar agensi komunikasi kerajaan diperkukuh supaya inisiatif, kejayaan dan usaha murni kerajaan perpaduan sampai terus kepada rakyat. Jangan lupa, pertarungan akan tiba lagi nanti. Maka, usaha memenangi hati dan mendengar denyut jantung rakyat harus berjalan terus, katanya dalam catatan di Instagramnya. Sebagaimana banyak pihak sudah bercakap bahawa antara punca keputusan tidak memberangsangkan dicapai PHBN dalam PRN baru-baru adalah kelemahan komunikasi, penerangan dan penyampaian maklumat kepada rakyat. Nurul Izzah juga nampaknya sedar hakikat tersebut. Seiring dengan saranan serta kesedaran Nurul Izzah itu, saya ingin berkongsi pengalaman yang tanpa sengaja saya dilalui sehari sebelum pengundian PRN baru-baru ini. Ketika menghadiri sebuah jamuan di rumah seorang kenalan pada Jumaat 11 Ogos lalu. Sekumpulan orang antara 6 atau 7 orang yang duduk semeja dengan saya berbual-bual tentang pengundian yang akan berlangsung pada esoknya. Seorang daripada mereka berkata, harapannya ialah mahu melihat keputusan PRN itu nanti mampu menjatuhkan kerajaan perpaduan pimpinan Anwar. Mereka yang lain yang mendengar kata-kata itu ternampak bersetuju dengan perkara itu dan mengangguk-angguk sambil menikmati makanan yang dihidangkan. Saya kemudian menyampuk dengan mengatakan PRN ini hanya pilihan raya peringkat negeri dan tidak mampu menukar kedudukan kerajaan di peringkat pusat, biar apapun sekali keputusannya. Seorang yang lain berkata, masalah utama PH ialah mereka tidak ternampak berbuat apa-apa sejak 8 bulan memegang kuasa. Ketika itu saya tidak membalas panjang, cuma sekadar berkata, banyak sebenarnya yang dilakukan kerajaan. Artikel dari syahbudin.com bertajuk, sesuai kebimbangan Nurul Izzah, aspek komunikasi adalah perkara nombor 1, perlu rombakan segera. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Tuan-tuan dan puan yang amat dihormati sekalian, setelah berakhirnya PRN, setelah kita dapat melihat keputusan 3 sama, akhirnya terdapat satu persoalan yang timbul dari rakyat Malaysia. Kemana POM ataupun Proklamasi Orang Melayu yang dipimpin Tun Mahathir? Setelah kita melihat pada pilihan raya umum ke-15 yang lalu, kekalahan Tun Mahathir yang amat teruk, uang deposit tidak dapat dikembalikan, akhirnya Proklamasi Orang Melayu yang kita dapat lihat menyokong pembangkang PN. Tetapi pada PRN tidak ada satupun calon dari POM. Menurut satu ulasan dari syahbudin.com, kemana Proklamasi Orang Melayu? Dalam sebuah artikel ataupun ulasan dari syahbudin.com, selepas PRN berakhir,
kemana proklamasi Melayu? Ataupun kita boleh juga katakan ulasan ini, kemana Tun Mahathir pergi? Apa yang berlaku kepada Tun Mahathir? Ikuti saya dalam ulasan dari syahbudin.com ini. Di sebalik keputusan PRN yang memperlihatkan PN, khususnya PAS, berjaya memperolehi majoriti undi Melayu. Dalam masa yang sama, ia juga adalah berita pedih buat Tun Mahathir Mohamad yang memperjuangkan proklamasi orang Melayu atau POM. Tanpa kelompok itu terlibat dalam kempen, cubaan meletakkan 17 nama sebagai calon tidak diendahkan. Tiada mana-mana pemimpinnya termasuk Tun Mahathir yang turun padang berkempen. Dan malah, proklamasi orang Melayu tidak pun menjadi sebutan sesiapa yang bertanding. Hakikatnya, Perikatan Nasional tetap berjaya meletakkan dirinya sebagai pencabar unggul kepada PHBN. Lalu kemana perjuangan POM, proklamasi orang Melayu selepas ini? Kalau diteliti, perjuangan POM ini digerakkan hanya setelah Tun Mahathir yang sebelumnya bersama Pejuang dan GTA kalah dengan parah pada PRU 15 lalu. Jadi saudara-saudara, setelah saya melihat artikel ini ataupun ulasan yang sangat hebat dari syahbudin.com, adakah di sini setelah kalah pada PRU 15, Tun Mahathir meninggalkan Pejuang dan Gerakan Tanah Air? Adakah perkara ini akan berulang lagi untuk PRN dan proklamasi orang Melayu? Adakah Tun Mahathir akan tinggalkan proklamasi orang Melayu dan menamatkan riwayatnya sebagai ahli politik dan fokus menjadi negarawan? Nah, itu menjadi persoalan. Dalam artikel ini lagi, untuk itu sekurang-kurangnya ada dua tujuan proklamasi Melayu itu digerakkan. Pertama, untuk menekan dan menjatuhkan Anwar Ibrahim. Kedua, untuk memperlihatkan Tun Mahathir masih relevan dalam politik negara, serta menjadikan dirinya ada tiket untuk bersama-sama dengan PN, yang merupakan satu-satunya blok pembangkang yang ada dalam negara ini. Berdasarkan keputusan PRU 15, di mana semua calon pejuang hilang deposit, Tun Mahathir sadar beliau tidak lagi boleh berjuang melalui blok ketiga, terutama dalam usahanya yang tidak pernah terhenti mahu menjatuhkan Anwar. Namun untuk beliau terus bersama PN, tentu ada sedikit rasa malu dalam dirinya berikutan perbalahan dengan Mahyadin pada 2020 selepas berlakunya peristiwa langka Sheraton. Setidak-tidaknya dengan menggagaskan proklamasi orang Melayu, rasa itulah yang akan terjadi setelah sedikit sebanyak menggerakkan proklamasi orang Melayu dengan pelbagai aktiviti. Pun begitu, berikutan Mahyadin kekal sejuk dan tidak menunjukkan jiwa sepenuh hati dalam pertemuan itu. Begitu juga dengan Hamzah selaku ketua pembangkang dan SU Agung PN Bersatu, turut tidak berlebih-lebihan dalam memberi respon kepada proklamasi orang Melayu dan Mahathir. Sudahnya tidak apa-apa jalinan kerjasama yang berjaya terbina. Jadi saudara-saudara, adakah di sini Tun Mahathir ditolak sekali lagi? Dan akhir dari ulasan dari syahbudin.com, apakah sebagai pilihan setelah tiada lagi pilihan, Tun Mahathir akhirnya akan menyertai PAS? Nah, itu menjadi persoalan. Saudara-saudara, menurut Anda, apa komen Anda dengan ulasan dari syahbudin.com ini? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Mohon bantu channel ini dengan menekan butang like, share, dan juga subscribe.